Ini kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli, muka surat 18. Muka surat 18, baris yang ke-16. Baris yang ke-16 daripada atas. Surat 18, baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun sunat, yakni perkara yang disunatkan, yang dikerjakan kemudian daripada sembahyang, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada sembahyang menyapu dengan tangannya di atas kepalanya, di atas kepalanya, menyapu dengan tangannya di atas kepala. Dan dibacanya ketika menyapu tu, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Illahu lah kita baca ikut baris ni. Illa huwa. Kita wakaf, kita maklum lah. Illahu. Tapi kita baca ni ikut baris. Illa huwa. Illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Allahumma azhib anni. Allahumma azhib anni. Dia Allahumma azhib anni. Ni sini azhab anni. Saya ngajinya Allahumma azhab pun boleh, azhib pun boleh. Allahumma azhib annil hamma wal hazan wal hazana. Hamma wal hazana. Allahumma azhib anni. Dalam kitab Al-Azkar, Allahumma azhib anni al hamma wal hazana. Wal hazan wal hazana. Adapun sunat yang dikerjakan kemudian daripada sembahyang, ini muqabil pada kata terdahulunya, sunat sebelum masuk kepada sembahyang. Mana sunat sebelum masuk kepada sembahyang? Saya hanya mengaji gitu je. Sebelum ni sunat sebelum masuk kepada sembahyang. Ustaz berapa hak kita? Hak dulu-dulu. Perkara yang disunatkan sebelum masuk kepada sembahyang. Musa lepas-lepas lah, kat mana tak tahulah. Mana bicara perkara sunat. Mana? Waktu kena cari semula tu. Bahasa ngaji gitu je. Terdahulunya sunat sebelum masuk kepada sembahyang. Tapi mana wak tajuk sunat sebelum masuk kepada sembahyang? Memanglah dalam kitab Munyatul Musalli ni selesai rukun sembahyang di muka surat 9.
Di muka surat 9 selesai bicara berkaitan dengan rukun sembahyang. Rukun tertib selesai. Kemudian masuk kepada sunat ab'ad. Kemudian pergi kepada sunat hay'ah. Tidak sebut pun. Ada tak tajuk kita azan dan iqamah? Ada tak kita tak tajuk azan dan iqamah? Tajuk azan dan iqamah kat mana? Rasa baru lagi tajuk azan dan iqamah. Wan ni dah cuba cari. Hak sunat azan dan iqamah. Dia bicara dahulunya. Ada. Baru je musak 17. Musak 17 baris yang ke-7 daripada bawah. Musak 17 baris ke-7 daripada bawah. Dan ada pun sunat yang dituntut pada syarak dahulu daripada masuk kepada sembahyang, iaitu bang dan iqamah, dan ia menyahajakan pada tempat yang disutrah. Azan dan iqamah ni sunat sebelum masuk kepada sembahyang. Ini muqabil dia. Hak lawan dia pula ni. Sunat selepas kemudian daripada sembahyang. Ni kemudian. Hak di musak 17 tu ada pun sunat yang dituntut dahulu daripada masuk kepada sembahyang. Azan dan iqamah dan sutrah. Sutrah tu pun di antara perkara yang disunatkan sebelum masuk kepada sembahyang. Sebelum masuk pada sembahyang, di antara perkara yang disunatkan laginya adalah kita kena selesaikan segala kesibukan diri kita, ataupun sunat sebelum masuk kepada sembahyang. Azan dan iqamah itu sunat sebelum masuk kepada sembahyang. Bukan azan dan iqamah sahaja, bahkan cari sutrah hadangan di hadapan tu kan, kita bicara dahulu, itu pun perkara yang disunatkan sebelum masuk kepada sembahyang. Dan di antara lagi perkara yang disunatkan sebelum masuk kepada sembahyang adalah kita kena selesaikan segala syawaghil, perkara-perkara yang boleh mengganggu kita dalam sembahyang. Dia selesai. Jangan keadaan kelang kabut ni kita pun tinggal sementara. Tinggal atas dapur kononnya di semayang. Lepas tu bimbang dah. Angit kan badan ni. Ada pasal gitu. Mana pun ni kita tengah sibuk, tiba-tiba kita masuk semayang dalam keadaan kesibukan tu belum selesai. Dah kita nak dapat awal waktu, itu satu tuntutan. Tetapi bukan nak awal waktu saja, nak pastikan semayang kita tu tidak terganggu. Dia antara awal waktu dengan khusyuk, lebih utama khusyuk daripada awal waktu. Ada ni. Antara khusyuk dengan awal waktu lebih khusyuk. Lebih besar tuntutan khusyuk daripada awal waktu. Sebab khusyuk tu adalah diri sembahyang. Awal waktu tu itu bukan diri sembahyang. Itu waktu yang kita pergi sembahyang. Kan kita kan waktu yang afdalnya awal. Tempat yang afdalnya masjid. Cerita umum je lah. Afdalnya tanah haram Mekah lah tu tempat. Mana tempat paling afdalnya? Masjid. Tu tempat. Waktu
maknanya awal. Tapi awal waktu tu diri perbuatan sembahyang. Bukan. Diri perbuatan sembahyang hak kita dah buat ni lah. Ini diri perbuatan sembahyang. Jadi khusyuk ni adalah diri perbuatan sembahyang. Waktu ni bukan diri sembahyang, tapi ketika mana sembahyang tu hak paling afdal, awal. Dia kata. Ketika mana paling afdal, letak di awal. Awal ke, tengah ke, lewat ke, itu bukan diri sembahyang. Itu waktu yang kita bubuh sembahyang. Adapun khusyuk, khusyuk itulah diri sembahyang. Itu adalah perbuatan sembahyang, termasuk dalam sunat hay'ah. Kita bicara dahulunya, termasuk sunat hay'ah. Dalam kitab Munyatul Musalli adalah khusyuk. Termasuk sunat hay'ah dalam kitab Munyatul Musalli adalah khusyuk. Mana dahulu hok bicara hok sunat hay'ah? Ini duk sebo pula hok rakaman penceramah. An salatihim sahun. Mana pun ni semayang tak khusyuk. Ni kita ni semua memang tak khusyuk ni. Semuanya lagi celaka belaka. Termasuk dia jugalah dia kata. Termasuk dia. Termasuk dia. Termasuk dia. Ambil kawak sudahlah celaka tu, kita tambah. Ni di muka surat 10 dalam kitab kita ni. Di muka surat 10 baris yang ke-7 daripada bawah. Tahun bila dah tahu lah tu. Muka surat 10 baris ke-7 daripada bawah. Dan setengah dari sunat hay'ah. Sunat mengekalkan tilik kepada tempat sujud. Jangan duduk mata tu ke atas, ke kanan, ke kiri. Sunat kekal mata kepada tempat sujud, melainkan ketika illallah. Tengok di jari sekejap. Illallah tu kan tasyuk awal, tasyuk akhir. Illallah tu tengok jari sekejap. Dan mengekalkan khusyuk, itu pun setengah daripada sunat hay'ah. Mengekalkan khusyuk, iaitu menghadirkan hatinya dan tetap segala anggotanya. Itu sunat dalam sembahyang. Tapi khusyuk ni ada khilaf pada wajib. Ada kaul pandangan Imam Rafi'i, khusyuk adalah syarat sah sembahyang. Tapi khusyuk mana syarat sah sembahyang? Khusyuk sekurang-kurang 1 juzuk daripada sembahyang. Ini nak situ. Taukanlah siapa semayang tak ada ingat ke semayang langsung. Mana lepas takbir tu lenyap terus hilang, tak ada khusyuk langsung, maka batal. Itu satu pandangan daripada pandangan Imam Rafi'i. Tapi pandangan Imam Nawawi mengatakan khusyuk, ijma' ulama' Imam Nawawi kata adalah perkara yang disunatkan di dalam sembahyang, kata Imam Nawawi. Dan kitab Munyatul Musalli pun sunat. Ada ni. Khusyuk tu sunat. Duk saya boleh ni lah. An salatim sahung tu. Lala dalam sembahyang. Lala dalam sembahyang. Lala daripada sembahyang. Am tu daripada, bukan fi. Fi ni macam mana? Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang yang khusyuk dalam sembahyang. Orang yang tidak khusyuk dalam sembahyang tak berjayalah dianya. Tapi tak berjaya yang sempurna. Sembahyang tu berjaya dah, tu wajib. Ni ada orang ni tak khusyuk dalam sembahyang ni. Tu salah sangat lah. Tapi dalam fi salatihim khashi'un, fi dalam, sahun an daripada. An salatul sahur, lalai daripada, mana apa tu? Tinggal sembahyang. Bukan lalai dalam sembahyang. Tapi dalam rakaman tu hanya sebut celaka je. Sebab dia wai ni ada terjemah dengan celaka, ada terjemah dengan lubang dalam neraka jahanam.
hak ni orang-orang ceramah ni. Dok ni semayang pun masuk neraka juga sebab tak khusyuk. Saya pun tak khusyuk juga. Lepas tu macam mana kalau kita dengar gitu? Ambil kawak lah neraka, saya tambah. Ni orang ceramah ni kita kok celaka ambil kepada awak lah, sebab dia kata saya pun tak khusyuk juga, dia kata. Sebab apa? Sebab an salatim sahum, lalai dalam semua, lalai daripada, bukan lalai dalam. An lil matruk, an lil mujawazah. Kena faham pula situ. Jadi kalaulah kita kata hak sunat sebelum semayang ni nak pastikan selesai syawaghil yang membimbangkan semayang kita. Terlewat sikit, dia lebih utama kita khusyuk nak banding dengan awal waktu. Tapi kalau awal waktu kita atur dah kerja, waktu semayang ni waktu yang diketahui kan, ke waktu semayang ni masuk tiba-tiba, waktu yang diketahui, kita aturlah kerjaan kita tu biar dengan waktu semayang tu maknanya beres dah. Tapi ada ketikanya tergendala. Biasa-biasanya masuk Zuhur ni siap dah belaka semua, tapi hari tu tak siap juga masuk Zuhur. Sebab apa? Sebab banyak sangat duk jawab telefon, belam-belam masuk jawab telefon, tak siap kerja, duk bersembang. Mana sepatutnya atur biar jadi masuk waktu kerja selesai. Fardu takdir tak selesai juga, ada gendala, ada tetamu mari ke apa ke. Jadi macam mana ni? Dia penting kepada khusyuk lagi nak banding dengan awal waktu. Tapi awal waktu dapat, khusyuk dapat, tu nak usah cerita lah, tu comel sangat lah. Dan ni, itu perkara yang disunatkan sebelum masuk kepada sembahyang. Sekarang ni pula ni, selepas sembahyang. Selepas sembahyang. Ada pun sunat dalam sembahyang, aba'at dan hay'ah. Dia ada 3 lah. Sunat sebelum masuk kepada sembahyang, azan, iqamah, dan dapatkan sutra hadangan. Sunat di dalam sembahyang, dia biasa cerita selepas bicara rukun. Selepas bicara rukun, dia cerita sunat di dalam sembahyang, aba'at dan hay'ah. Habis bicara hak sunat aba'at, sunat hay'ah, dia pergilah kepada sunat sebelum masuk kepada semayang. Hak ni sunat selepas semayang. Dia akan pergi kepada bicara bab wirid, bicara bab doa. Ni perkara yang disunatkan selepas daripada kemudian daripada semayang. Maka dalam Nabi SAW, dia selesai daripada semayang, menyapu dengan tangannya. Yang ni dengan tangan kanan. Ada riwayat dengan tangan kanan. Di atas kepalanya, kemudian letak di ubung-ubung kepala, kemudian sapu muka. Letak tangan atas kepala, sapu, kemudian sapu muka ni jarang-jarang kitab lah yang kita jumpa. Jarang-jarang kitab yang kita jumpa. Dia kebanyakan mazhab-mazhab yang lain memang tidak ada lah. Mazhab-mazhab lain memang tidak ada. Dan hadis berkaitan dengan sapu kepala, letak tangan atas ubung-ubung, sama juga dengan sapu muka. Sapu daripada dahi sampai ke bawah. Hadis tu hadis yang daif lah. Hadis yang daif. Dalam ni riwayat daripada Bara dan dalam Tabarani. Itu wallahu a'lam, ni catatan dobik saya je lah. Cuma dalam kitab Al-Azkar ada sebut. Dan kitab Al-Azkar bagi Imam Nawawi ada sebut. Berkaitan dengan Nabi SAW selepas selesai semayang, Nabi sapu dahinya
dengan tangan kanan. Kemudian Nabi baca asyhadu an la ilaha illa tadi asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma azib anil hamma wal hazan. Itu ada dalam kitab Al-Azkar bagi Imam Nawawi. Tapi hadis itu hadis yang dhaif, tapi bukan dhaif jiddan lah, kita boleh aman. Tapi kebanyakan mazhab dia tidak adalah ni. Mana terpulanglah kalau kita nak pakai dalam kitab Al-Azkar, dalam kitab Munyatul Musalli, kita sapulah. Letak tangan atas ubung-ubung, kemudian kita sapu muka. Baca ni. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Azhib anil hamma wal hazan, hilangkan olehmu anil hamma, daripada duka cita, daripada kesusahan, wal hazan, di al-hamma ni duka cita hak sebelah akan datang, wal hazan ni duka cita yang telah lalu. Dia gitulah, hamma ni duka cita hak akan datang. Kesusahan ni kita duka cita dah, ni akan datang ni. Akan datang ni, kena buat tu, kena buat ni, kena buat pembedahan tu, kena buat pembedahan ni. Pada dia tu hak akan datang. Al-hazan ni duka cita telah lalu. Telah lalu banyak kitanya. Hak telah lepas dah berlaku gitu, berlaku gini, kita minta Allah Ta'ala hilangkan. Kita baca ni ketika kita sapu tangan di kepala, di ubung-ubung, kemudian sapu di muka. Hadisnya hadis dhaif. Hadis dalam kitab kita, kitab Munyatul Musalli, dan juga dalam kitab Al-Azkar bagi Imam Nawawi rahimahullah. Ini tak payah balah lah ni. Ini timbul bida'ah lah, tak sunat lah. Tapi memang hadis tu hadis dhaif, tapi bukan dhaif jiddan, bukan dhaif sangat. Dhaif sangat tak boleh nak amal. Mana contoh hadis dhaif sangat tak boleh nak amalnya? Sebelum baca tasyahud, baca bismillah. Ada hadis, tapi dhaif jiddan, tak boleh nak amal. Tak nak amal tu. Tapi saya kapung dulu adalah, ada orang yang beramal. Di mana beramal? Sebelum baca tasyahud, Bismillahirrahmanirrahim, At-Tahiyyah. Dia baca bismillah. Tak nak jumpa tau. Kenapa saya ada? Dia memang beramal gitu. Dia baca bismillah, sembaca tasyahud. Itu hadis dhaif jiddan. Dhaif sangat-sangat, tak boleh nak amal. Ni hak sapu muka ni bukan hadis yang dhaif sangat lah. Nak beramal boleh, tambah sudah. Muka masing-masing, tangan masing-masing. Saya sebut sebelum ni lah, mokcik itu dia sapu muka sama sudah semayang. Tiba ustaz ngajar bida'ah, tak sapulah mokcik ni ikut kata ustaz. Tapi mokcik ni Allah jumpa saya, dia tanya ustaz, saya lah ni orang semayang rasa macam tak siap, tak sudah. Apa mokcik? Tak sapu muka. Selama ni daripada budak sapu muka, dah mokcik dah sapu ke apa? Sebab ada ustaz ngajar, dia kata bida'ah sapu, jangan sapu muka. Lepas tu macam mana? Mokcik jangan sapu muka dia. Mokcik sapu muka mokcik sudah. Sudah ada dia. Dah dia dah sapu muka tu, ustaz tu kata. Tapi dia tak sedar. Sebab apa? Tak sudah. Dan berkali, ni rukun terakhir ke apa? Siapa ke tak sudah semayang? Ni tak sapu tak sudah semayang, dia rasa. Dah tak apalah. Sapulah kata. Pada ni. Itu benda yang khilafiyah lah. Tapi dalam kitab Munyatul Musalli ada, dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi pun ada. Kemudian membaca daripada semayang subuh dan maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Baca selepas daripada sembahyang subuh dan selepas daripada sembahyang maghrib. Hak dalam kitab Munyatul Musalli. Dalam kitab I'anah 10 kali selepas tiap-tiap 5 sembahyang. Dalam Munyatul Musalli 10 kalinya selepas daripada sembahyang subuh dan selepas daripada sembahyang maghrib. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.